Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 3 kelas agama petang SK Mambau. Okey, Ustaz akan mengajar awak semua berkenaan dengan subjek akidah. Okey, subjek akidah, buku teks yang berwarna hijau. Dalam video ni pun Ustaz dah letak contoh buku teks tu. Okey, takut ada yang salah buku kan. Okey, jadi Ustaz nak awak buka muka surat 36 dalam buku teks. Okey, kita tengok saya dah tulis dah rujuk muka surat 36. Okey, tajuk dia dalam buku teks tu Sirah 25 orang Rasul. Jadi dalam buku awak tu ada beberapa orang Rasul sahaja yang diceritakan dalam buku teks tu. Okey. Jadi Sirah 25 orang Rasul ni kalau nak cerita 25 orang Rasul ni banyaklah video saya kena buat kan. Banyaklah kita kena cerita ni kan. Nak tahu sirah Rasul tu macam mana kan. Okey. Jadi kepada yang tak tahu 25 orang Rasul tu siapa kan. Jadi Ustaz dah letak dalam slide ni. Okey, nama-nama Nabi dan Rasul. Nama 25 Nabi dan Rasul. Okey, awak boleh tengok dalam video lagu 25 orang Nabi dan Rasul tu kan. Adam, Idris, Nuh, Soleh semua tu. Okey, itu mungkin awak dah pernah tahu dah. Ustaz dah ajar dah. Okey. Ustaz dah ajar dah. Ni nama senarai nama 25 orang Rasul dalam buku akidah awak pun ada yang di awal-awal sekali. Okey. Jadi ini adalah nama-nama 25 orang Rasul. 25 Nabi dan Rasul. Sampailah yang terakhir sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok kepada sirah Rasul yang pertama, Nabi Sulaiman. Okey. Ni kita tengok apa kisah Nabi Sulaiman ni. Okey, Nabi Sulaiman, okey, Ustaz dah letak apa? Yang dalam buku teks awak tu kan. Apa tu? Keratan. Yang cerita Nabi Sulaiman ni yang dalam buku teks awak tu Ustaz letak dalam slide ni. Ustaz dah letak. Okey, yang boleh nampak boleh tengok teruslah. Yang tak nampak tu kan boleh tengok buku teks, rujuk buku teks juga. Okey, Ustaz akan baca daripada atas ni kan. Okey, yang tak pandai yang lamah Jawi tu boleh tengok juga yang sebelah ni Ustaz letak dah tulisan Rumi. Okey, Ustaz akan baca tulisan Jawi ni. Okey. Kita tengok Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putera kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman ni anak kepada Nabi Daud. Ayah dia tu Nabi Daud. Kena ingat Okey, baginda menguasai kerajaan dari ayahnya ketika berusia 13 tahun. 13 tahun Nabi Sulaiman dah memimpin sebuah kerajaan. Betapa hebatnya Nabi Sulaiman ni kan. Dia sebagai raja waktu tu. Raja. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilmu pengetahuan yang tinggi kepada baginda. Lalu diutus menjadi rasul bagi umatnya agar beriman kepada Allah. Okey, Allah Taala utuskan lantik Sulaiman ni sebagai nabi dan rasul. Okey. Jadi kita tengok sebagai raja, baginda memiliki kekuasaan yang sangat luas sehingga baginda memiliki bala tentera dari kalangan haiwan seperti semut. Nabi Sulaiman ni sangat besarlah mukjizat tu, sangat hebatlah kan. Semut tu dia boleh kawal. Haiwan tu yang sekecil-kecil semut tu Nabi Sulaiman boleh kawal. Ada kisah dia lah kan. Apatah lagi haiwan-haiwan yang besar-besar lain. Nabi Sulaiman boleh kawal macam tu je. Semua makhluk sebenarnya Nabi Sulaiman boleh kawal. Okey, itu adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Okay, kita tengok tu Ustaz tulis Rumi tu sebelah kiri tu mukjizat. Okey, dapat mengawal semua makhluk. Okey. Makhluk tu apa kan? Banyak. Kita ni manusia, makhluk juga. Semua tu haiwan, makhluk. Makhluk Allah. Jin, makhluk juga. Jadi, Nabi Sulaiman ni boleh kawal semua makhluk. Termasuklah jin tu kan. Para jin. Okey, jin masa tu tunduk dan patuh dan taat kepada Nabi Sulaiman ni. Okey, kita tengok. Baginda memiliki mukjizat dari Allah
Subhanahu wa ta'ala dengan berkebolehan berkomunikasi bersama para jin. Baginda memerintahkan para jin membina bangunan dan mengumpulkan permata dan mutiara dari dalam lautan untuk dijadikan perhiasan dan bahan-bahan membina bangunan. Waktu tu bangunan zaman Nabi Sulaiman tu, siapa yang buat? Jin yang buat. Nabi Sulaiman memerintahkan jin buat bangunan. Tengok tu ustaz kata tadi, dia baginda perintahkan jin kumpul permata dan hiasan, permata dan mutiara dari dalam lautan tu. Jin pun carilah permata dan mutiara dalam laut tu untuk buat bangunan je. Itu bahan dia. Kita sekarang taklah guna itu kan, guna batu dengan simen lah. Okey, waktu tu tak, dia orang guna permata dan juga mutiara. Nak kata betapa Nabi Sulaiman ni dia boleh arahkan jin macam tu je. Okey, semut kan. Bala tentera Nabi Sulaiman, jadi ada ayat Quran, Nabi Sulaiman, sebab semut ni binatang yang baik sebenarnya. Jadi awak kalau jumpa semut janganlah pecik-pecik dia kan. Jadi tak elok. Okey. Ustaz baca ada satu kan dalam Quran kan ada surah An-Naml. Surah semut. Ada surah semut. Kita kita kena tahulah apa yang cerita semut dalam surah tu. Dalam Quran ada surah An-Naml, surah semut. Okey, ada dalil, ada ayat Quran tu kan. Ustaz baca, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Apa tu terjemahan dia? Hai semua semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak ataupun tidak dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Okey, itu ayat Nabi Sulaiman. Ayat Nabi Sulaiman pula kan. Apa Allah Taala beritahu kat semut, masuklah ke dalam sarang-sarang. Sebab dia kecil, semua kecil kan. Semua kecil. Jadi kita tak perasan kalau terpijak semut, kesian semut. Dia lah paling kecil tu kan. Nampak tak? Kita cuba awak jumpa semut, awak baca ayat ni. Tengok tak semut tu? Semut keluarlah dari rumah saya, janganlah berayap-rayap, nanti kena pijak. Okey. Jadi jumpa semut, cakap baik-baik dengan semut. Cuba awak cakap dengan semut nanti. Tengok apa jadi kan. Semut keluar rumah ke, semut lagi tak kacau dah ke, cuba awak cakap dengan dia macam itu kan. Okey, ni ayat dalam surah semut An-Naml. Okey. Kita tengok sirah Nabi dan Rasul yang kedua, Nabi Yusuf. Okey, Nabi Yusuf ni dia seorang putera kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Macam tadi Nabi Sulaiman, ayah dia Nabi Daud. Ni Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi baginda juga adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, jadi Nabi Yaqub lah. Nabi Yusuf ni sesugalo ataupun nasab keturunan dia daripada melalui Nabi Ibrahim. Okey. Baginda Allah Taala mengurniakan rupa paras yang sangat tampan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ni seorang yang sangat handsome lah, sangat handsome, tampan. Okey. Kita manusia biasa ni tak setampan Nabi Yusuf. Itulah anugerah yang Allah Taala bagi kepada Nabi Yusuf. Tampan, dia sangat tampan. Okey. Baginda sangat dimanjakan oleh ayahnya berbanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Okey. Dia orang ni jealous lah. Nabi Yusuf ni dimanjakan oleh ayah dia. Dia orang jealous. Lebih-lebih lagi setelah kewafatan bonda kandung baginda. Setelah ibu Nabi Yusuf ni meninggal, dia orang telah buat satu rancangan nak apa? Saya tulis kat bawah ni, tulisan Rumi ni pakatan menjatuhkan Nabi Yusuf. Dia orang berpakat nak jatuhkan Nabi Yusuf ke dalam perigi. Dia orang campak. Nabi Yusuf dalam perigi. Tapi Nabi Yusuf selamatlah lepas tu. Itulah cara dia orang nak hapuskan Nabi Yusuf ni. Sebab dia orang sangat jealous. Okey, sikit-sikit
Nabi Yusuf, sikit-sikit Nabi Yusuf. Dia manja dengan ayah dia. Macam awak lah tengok adik awak, sikit-sikit adik, sikit-sikit adik. Awak jadilah dengan adik. Contoh. Okey, jadi dia orang pun campak lah Nabi Yusuf, tak ada masalah. Lepas tu Nabi Yusuf selamat je, tak ada masalah. Okey, rancangan dia orang gagal. Okey, kita tengok yang kedua tu, yang keratan yang kedua, bawah gambar yang pertama ni kan. Baginda telah menerima dugaan kerana ibu angkat Zulaikha telah menaruh hati kepada baginda. Okey, Zulaikha kan awak pernah dengar kan? Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kalau awak kalau sekarang orang kahwin kan, dalam kad kahwin tu mesti ada satulah kami seperti mana Nabi Yusuf dan Zulaikha. Dia dalam kad kahwin tu, kalau awak tengok kad kahwin mesti ada Nabi Yusuf dengan Zulaikha, mesti ada nama tu. Okey, jadi Zulaikha ni telah menaruh hati kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni kan handsome. Siapa tak nak orang handsome? Semua nak handsome, nak cantik. Jadi Zulaikha ni dia suka Nabi Yusuf. Tapi waktu tu Zulaikha ni dia dah ada suami. Dia dah ada suami. Dia dah ada suami kan. Jadi tak boleh lah. Jadi adalah kisah yang sampaikan Nabi Yusuf ni difitnah berkenaan dengan ataupun berkaitan dengan Zulaikha. Zulaikha telah menggoda Nabi Yusuf. Masa tu. Jadi Nabi Yusuf telah difitnah. Dah fitnah, lepas tu kena penjara pula. Nabi Yusuf ni rela dari penjara kan. Nabi Yusuf pun dipenjarakan. Lepas pada penjara tu Nabi Yusuf bebas. Lepas bebas tu Nabi Yusuf ni dia dilantik menjadi Menteri Kewangan setelah berjaya mentafsir mimpi bahawa Mesir akan ditimpa kemarau dan segala tafsirannya menjadi kenyataan. Tu kehebatan Nabi Yusuf. Dia boleh tafsir mimpi. Okey, tu mukjizat Nabi Yusuf tu kan. Jadi baginda telah berkahwin dengan Zulaikha yang kematian suaminya. Barulah Nabi Yusuf terima Zulaikha. Waktu tu suami Zulaikha telah meninggal dunia. Jadi Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Dengan Zulaikha ni kan. Baginda bertemu semula saudara-saudaranya yang menganiayainya baginda dan memaafkan mereka. Akhirnya baginda bertemu semula bersama ayahanda baginda. Okey. Jadi lepas pada tu pun Nabi Yusuf ni jumpalah adik-adik dia yang lain tu yang campak dia dalam perigi tu. Nabi Yusuf maafkan dia orang. Betapa baiknya Nabi Yusuf ni maafkan dia orang. Jadi itu adalah sedikit berkenaan dengan sirah Nabi Yusuf. Okey, kalau saya cerita ni kan tertidur awak kan. Okey. Okey, kita tengok sirah Nabi yang ni. Sirah Rasul yang ketiga, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam ni seorang anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Baginda bersama Nabi Ibrahim mengusahakan penternakan. Jadi dia ni kata baginda bersama dengan Nabi Ibrahim bersama-sama mengusahakan peternakan. Peternakan ni macam peternak ni lah, kambing. Kan dengan haiwan yang lain. Dia orang ni lah buat peternakan masa tu. Jadi dia orang bela haiwan-haiwan, kambing apa semua tu kan. Okey, waktu zaman Nabi Lut ni ada satu kaum atau masyarakat waktu tu dipanggil masyarakat Sodom. Okey. Masyarakat Sodom ni dia punya perangai sangat teruk. Sangat teruk. Dia orang ni tak ada adab, tak ada akhlak yang buruk, tak ada pegangan agama. Waktu tu buat maksiat. Jadi waktu tu yang paling dilaknat adalah waktu tu kenapa waktu banyak kali pula ni saya sebut. Masyarakat Sodom ni dia orang buat hubungan sesama jenis ni, maksud dia macam ni lah. Laki kahwin dengan laki, perempuan kahwin dengan perempuan, laki berhubungan dengan laki, orang kata perkara yang tak boleh dibuat lah. Allah Ta'ala laknat, murka. Mestilah laki mestilah kahwin dengan perempuan, perempuan mestilah kahwin dengan
lelaki. Itu contoh yang paling mudah untuk awak faham. Jadi dia orang ni pelik. Sangat pelik. Bolehlah lelaki kawin lelaki macam tu, perempuan kawin perempuan. Apa pula kan? Jadi tak boleh benda tu. Waktu tu Nabi Lut dia dah seru kepada masyarakat Sodom ni untuk meninggalkan perbuatan keji tersebut. Tapi dia orang ni tak dengar kata. Degil. Waktu tu macam biarlah kita orang nak kahwin lelaki dengan lelaki pun, perempuan dengan perempuan pun kan. Tapi itulah, Nabi Lut pun dah pesan, dah bagi nasihat, mestilah mengikut aturan yang sebenar, lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Diorang pun tak dengar. Apabila tak dengar seruan daripada Nabi Lut ni kan, kaum ni akhirnya ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat. Habis musnah waktu tu, habis musnah semuanya. Diorang pun musnah habis, tenggelam ke dalam tanah, ditimpa gempa bumi tu. Allah Ta'ala bagi azab kepada diorang ni. Jadi kalau ada zaman sekarang ni hubungan antara lelaki dengan lelaki ni sesama jenis, kahwin lelaki dengan lelaki ni kan, itu diorang tu mengikut kaum Nabi Lut ni. Zaman sekarang ada. Okey, kita doalah diorang ni yang zaman sekarang ni berubah hati kan, supaya kembali kepada fitrah asal manusia. Lelaki mestilah kahwin dengan perempuan, perempuan mesti kahwin dengan lelaki. Okey, itulah hukuman Allah Ta'ala bagi kepada kaum Nabi Lut ni. Okey, dia orang tak dengar sangat. Itulah Allah bagi ke bumi. Habis semuanya. Tenggelam ke dalam tanah. Dimakan tanah, orang kata. Dimakan tanah. Okey. Terima kasih kepada semua yang dah mendengar video ni. Agak panjang juga. Kalau Ustaz teruskan dengan sirah yang lain, betapa panjang video ni. Nanti Ustaz sambung beberapa lagi sirah Rasul yang ada dalam buku tu kan. Okey, sekian, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.